panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan izin pada hari ini untuk sama-sama kita ikuti daurah yang pertama bagi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, iaitu adab kepada Al-Quran yang disusun dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Imam Muharrar Al-Madhhab Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum fid darain amin. Kitab yang berkat ini insya-Allah kita akan sama-sama tengok dan kita akan sama-sama nilai sejauh mana kita mengamalkan ilmu kita seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Moga-moga dengan bacaan kitab ini akan menyebabkan kita ini akan makin beradab, berakhlak, mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau ini. Jadi khususnya kepada para penuntut ilmu Al-Quran lah, yang menghafal Al-Quran, yang berada di depan di depan saya sekarang ni, juga kepada hadirin semua yang mana kita dituntut untuk beradab dan berakhlak dengan Al-Quranul Karim. Baik, jadi kita tidak mau memanjangkan ucapan kita kerana kitab ni masih tebal lagi, kita tak buka lagi ni. Baik, kita akan buka tu pendahuluan. Pendahuluan tak payahlah, kita boleh buka riwayat hidup Imam Nawawi rahimahullah. Nanti kita tengok juga riwayat hidup Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, silakan siapa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Imam Nawawi. Di samping gelaran Al-Imam, beliau juga adalah seorang Al-Hafiz, Al-Faqih, Al-Muhaddith, pembela As-Sunnah, penentang bid'ah, penghidup agama. Nama penuhnya ialah Abu Zakaria bin Sharaf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan di desa Nawa, termasuk wilayah Hauran, pada tahun 631 Hijrah. Datuknya yang tertua Hizam singgah di Golan di desa Nawa menurut adat bangsa Arab. Kemudian tinggal di situ dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang ramai jumlahnya. Di antara mereka adalah imam kita ini. Sebahagian orang terkemuka di negerinya melihatnya ketika dia masih kecil dan berfirasat bahawa dia memiliki kepandaian dan kecerdasan. Mereka menemui ayahnya dan menyuruh agar memperhatikannya. Ayahnya mendorongnya untuk menghafaz Al-Quran dan ilmu. Maka An-Nawawi mula menghafaz Al-Quran dan dididik oleh orang terkemuka dengan meninggalkan bermain-main. Tekun membaca Al-Quran dan menghafaznya. Sebahagian daripada gurunya melihat Imam An-Nawawi bersama anak-anak dan memaksanya bermain bersama mereka. Kemudian dia lari daripada mereka sambil menangis kerana paksaan mereka. Dalam keadaan yang demikian itu, dia tetap membaca Al-Quran. Demikianlah dia tetap terus membaca Al-Quran hingga mampu menghafaznya ketika dia mendekati usia balik. Ketika mencapai usia 19 tahun, ayahnya membawanya ke Damsyik untuk menuntut ilmu. Maka dia tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah pada tahun 649 Hijrah. Dia hafaz buku At-Tanbih dalam tempoh 4,5 bulan dan belajar Al-Muhadzab karangan Asy-Syirazi dalam tempoh 8 bulan pada tahun yang sama dari gurunya Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Osman Al-Maghribi Al-Maqdisi. Dia adalah guru pertama dalam ilmu fiqah dan menaruh perhatian pada muridnya An-Nawawi dengan sungguh-sungguh. Si guru merasa kagum atas ketekunan belajar dan ketidaksukaannya bergaul dengan manusia. Dia amat mencintainya dan menjadikannya sebagai peluang pelajaran bagi sebahagian besar jemaah. Baik. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sejak daripada kecil terkenal sebagai seorang yang telah diberi panduan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidaklah seperti kanak-kanak yang lain suka bermain-main dan sebagainya. Hatta dilihat pada satu malam, pada malam Lailatul Qadr, diceritakan bahawa ini antara karamah Al-Imam An-Nawawi pada ketika umurnya 5 tahun. Imam Nawawi 5 tahun pada waktu tersebut
dia menceritakan bahawa dia lihat ada cahaya yang masuk ke dalam bilik ni. Imam Nawawi menceritakan kata nampak cahaya masuk ke dalam bilik, memenuhi biliknya pada malam tersebut. Jadi bila mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melihat cahaya tersebut pada malam itu, dia terus bangun dan kejutkan ayahnya yang sedang tidur, dan dimaklumkan kepada ayahnya bahawa dia nampak cahaya yang terang-terang masuk melalui tingkap, memenuhi bilik. Ayahnya bangun dan tidak nampak apa-apa. Ayah dia kata tak ada apa-apa. Terus esoknya si ayah bertanya kepada para ulama yang berada di Nawa pada waktu tersebut. Mereka mengatakan bahawa anak kamu telah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi orang yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar, maksudnya melihat dengan mata kepalanya sendiri malam tersebut, ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipesan kepada ayahnya untuk dijaga anaknya, iaitu Imam Nawawi rahimahullah, dengan baik. Dan kemudian Imam Nawawi dalam apa jua keadaan sekalipun, tangannya sentiasa dengan Al-Quran. Maksudnya sentiasa hatinya ta'alluq dengan Al-Quranul Karim sejak daripada kecil. Dan inilah berterusan sampailah kepada usianya mendekati balik, iaitu sebelum umurnya 15 tahun dia menghafal Al-Quranul Karim tamat. Dan kemudian pada umur 19 tahun beliau mengikuti ayahnya ke Dimashq untuk menuntut ilmu agama di sana, menghafal Tanbih karangan Al-Imam Asy-Syirazi radhiyallahu anhu selama 4 bulan. Tanbih bukan kecil, no? Itu matan yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dihafalnya dalam masa 4 bulan 4 bulan lebih. Dan kemudian menjadi mu'idud dars, disebut di sini sebagai pengulang pelajaran. Maksudnya Al-Imam Al-Kamal bin Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi Al-Makhdisi menjadikan Imam Nawawi rahimahullah sebagai mu'idud dars. Mu'idud dars ni adalah istilah pada zaman dahulu, iaitu pengulang pelajaran. Dia akan ulang balik apa yang gurunya ajar kepada para penuntut ilmu. Sekarang ni jarang ada yang sebegitu. Dan dia tidak akan menambah. Tugas mu'idud dars ataupun pengulang pengajian, dia tidak akan menambah sedikit pun daripada pengetahuan dia. Yang dia akan sampaikan adalah seperti yang disampaikan oleh guru. Sebiji yang guru sampaikan, dia akan ulang balik kepada para penuntut ilmu yang kemungkinan lebih rendah tahapnya daripada yang mengulang pengajian tersebut. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini antara kepercayaan yang diberikan oleh guru beliau kepada beliau sejak daripada beliau muda lagi. Terus tokoh yang berjasa padanya. Baca. Tokoh-tokoh yang berjasa padanya. Dia belajar daripada guru terkenal Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Zainuddin bin Abdul Da'i. Ataupun pengulang pengajian, dia tidak akan menambah sedikit pun daripada pengetahuan dia. Yang dia akan sampaikan adalah seperti yang disampaikan oleh guru. Sebiji yang guru sampaikan, dia akan ulang balik kepada para penuntut ilmu yang kemungkinan lebih rendah tahapnya daripada yang mengulang pengajian tersebut. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini antara kepercayaan yang diberikan oleh guru beliau kepada beliau sejak daripada beliau muda lagi. Terus tokoh yang berjasa padanya. Baca. Tokoh-tokoh yang berjasa padanya. Dia belajar daripada guru terkenal Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Zainuddin bin Abdul Da'i. Tu pun dipakaikan dengan mahkota. Yang menghafal tu sendiri macam mana kedudukannya? Bila tak disebut ni, maksudnya terlalu tinggi, terlalu hebat. Kalau yang tak hafal, mak ayah saja yang bagi bantuan, yang suruh bagi dorongan untuk anak ni menghafal Quran, pun dapat kedudukan yang hebat. Takkan pakai mahkota saja, baju tak dapat. Mahkota tu maksudnya sebagai gambaran kepada kemuliaan. Dengan sini, dengan maksud kata ulama, didiamkan perkara yang akan dapat sekali dengan mahkota. Biasanya kalau raja diberi mahkota, dia akan diberi persalinan pakaian, dan dia akan didudukkan di atas singgasana yang hebat. Betul tak? Kau bagi mahkota saja, baju tak bagi. Maksudnya itu lazim kepada mahkota tadi, dia akan dapat pakaian persalinan yang hebat. Semua akan dapat. Baik, bagaimana yang menghafal itu sendiri? Tak tahu dia akan dapat apa di akhirat nanti. Maka kamu kena letaklah hati kamu akan dapat benda tersebut, insya-Allah. Jangan niat kata saya hafal Quran nanti saya nak jadi imam, gaji saya masya-Allah tabarakallah mahal. Kamu habis dekat tu je lah.
Ni kamu niat dengan akhirat nanti tu. Allah Ta'ala nak bagi apa kepada kamu. Selalu buka kitab ni, tengok balik hadis ni. Saya ni, Masya Allah, Tabarakallah, Allah Ta'ala letakkan saya di tempat yang sangat hebat. Takkan saya nak sia-siakan. Nampak tak? Kamu habiskan masa muda kamu di tempat yang begini, hafal Quran. Anak-anak muda kita yang lain dihabiskan dengan masa muda mereka dengan tempat mereka, pengajian mereka. Kita kadang-kadang jenis dengan mereka. Sebab tu aib bagi penuntut ilmu Al-Quran yang menghafal Quran, dia rasa rendah diri dengan orang lain yang menuntut ilmu dunia. Tengok kawan dia jadi doktor, tengok kawan dia jadi engineer, tengok kawan dia jadi arkitek, tengok kawan dia jadi apa, dia jealous. Jangan jealous. Kedudukan kamu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sepatutnya mereka yang jealous dengan kamu. Nampak? Jangan rendahkan diri kamu. Tapi janganlah bongkok pula. Tengok kawan-kawan bongkok. Cakap doktor buat apa? Kami hafal Quran. Tak usah buat gitu. Maksudnya jangan kita hina diri kita. Jangan sampai kita rasa Allah lekehnya aku ni hafal Quran je pun. Jangan kata gitu. Ya? Itu maksudnya. Terus. Dari meriwayatkan dengan isnadnya dari Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah Ta'ala la yu'azzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faman dakhala fihi fa huwa amin wa man ahabba al-Qur'an falyubashshir." Terjemahan, bacalah Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa hati yang menghayati Al-Quran. Tengok dia betul. Dia terjemahkan menghayati Al-Quran. Tapi dengan sini maksudnya la yu'adzibu qalban wa al-Quran, maksudnya wa'yun ni menghafal Quran. Jadi terjemahan ni dia terjemahan dengan umum. Tapi makna yang sebetulnya yang tepat sekali adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang menghafal Al-Quran, yang di dalam hatinya terkandung Al-Quran itu menghafal. Nampak tak? Terus wa innal Quran dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Maka siapa yang masuk di dalamnya, dia pun aman. Apa maksud jamuan Allah? Seorang yang nak datang jamuan, dia akan dijemput. Betul tak? Maksudnya orang yang nak dijemput ni yang dipilih. Kalau datang tak dijemput ni dipanggil tufulah. Dipanggil tufuli. Zaman dulu ada orang jenis kalau kenduri mana pun dia berhenti. Orang tak jemput pun dia berhenti. Tengok ada kenduri, berhenti, buat-buat kemah, pergi salam dengan tuan rumah. Masya Allah, lama tak jumpa orang pakcik. Tengok heran, ni mana aku tengok dia ni. Tak pernah kenal pun. Pakcik tu pun tak kata apa. Sila-sila makan-makan. Dia pun hentak makan. Tak kira dia naik motor lagi. Naik kereta. Tengok ada kenduri lagi, berhenti lagi. Dia jenis berhenti, kenduri mana pun berhenti. Ini dipanggil tufuli. Tufuli ni orang jenis berhenti makan kenduri tak dijemput. Baik, apa hukum orang macam ni? Hukumnya haram. Tak boleh orang berhenti makan kenduri tanpa dijemput. Kalau dah tuan rumah tu tahu kata kita tak dijemput, boleh tak dia minta duit dekat kita? Boleh. Sebelum kita keluar, saya tak jemput kamu pun datang. Kamu makan tadi saya tengok banyak tambah lagi. Harga dia lebih kurang RM15. Tak duit RM15. Wajib bayar pada waktu tersebut. Sebab kamu tak dijemput. Baik, jamuan yang dijemput oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak jemput orang ni datang jamuannya, seorang terpilih. Maksudnya orang yang menghafal Al-Quranul Karim ni adalah orang yang terpilih, yang telah dijemput oleh Allah Ta'ala. Bukan semua. Faham tak? Sebab tu orang yang tak dijemput oleh Allah, dia mula nak hafal Quran, dia jadi berat. Dia mula nak hafal Quran, dia datang alasan macam-macam. Dia mari perangai macam-macam dalam otak dia. Kerana dia tidak mampu untuk, dan dia bukan jemputan daripada Allah Ta'ala. Dan dia kena sedap buka tersebut. Nampak tak? Jadi sebab tu kadang-kadang 100 orang pelajar tahfiz, tak semua 100 orang tu hafal Quran. Kadang-kadang daripada 100 mungkin ada 20 orang saja yang hafal. 80 orang lagi setengah Quran. Khair. Maksudnya jemputannya setengah. Alhamdulillah. Boleh jugalah. Kalau tak habis semua pun. Kalau ada juga wa'al Quran, ada juga dalam hatinya Al-Quran yang dia hafal. Kita ada jugalah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, juzuk amma sebahagian dia. Khair, ada jugalah. Insya-Allah tidak akan diazab oleh Allah Taala. Amin. Tapi jangan pada hak tu saja. Takkan pada hak tu saja. Jealous dah dengan orang lain hafal penuh ni. Kena hafal habis penuh. Insya-Allah. Insya-Allah tu Haji Isyam. Insya-Allah. Azab hafal Quran insya-Allah. Tu Haji lah. Haji kita setuju insya-Allah. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, maka berilah dia kabar gembira. Ya. Diriwayatkan daripada Abdul Humaydi Al-Hamani berkata, aku bertanya kepada Sufyan As-Sawri, manakah yang lebih engkau sukai, orang yang berperang atau orang yang baca Al-Quran? Sufyan As-Sawri menjawab, bukan Abdul Humaydi, Abdul Hamid. Namanya Abdul Hamid Al-Hamani. Betul kan tu?
Ustaz, saya tengok balik depan. Terus. Sufyan As-Sawri menjawab, membaca Al-Quran, dan Nabi SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, terus. Kelebihan orang yang baca Al-Quran. Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya, qala Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah. Terjemahan, orang yang paling berhak menjadi imam dari satu kaum adalah orang yang terpandai membaca kitab Allah SWT di antara mereka. Jika mereka sama taraf dari segi bacaan, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Hadis riwayat Muslim. Terus. Wa kana al-qurra'u ashab majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, adalah para pembaca Al-Quran hadis di majlis Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengannya, terdiri dari orang tua dan pemuda. Baik, di sini qurra kata ulama dengan maksud ulama, bukanlah pembaca Al-Quranul Karim. Nampak tak? Qurra di sini dengan makna ulama. Sebab zaman dahulu ulama memang menghafal Al-Quranul Karim. Kita sekarang, tapi asas pada kita penuntut ilmu kita ataupun orang-orang Malaysia kita ni, jangan kita mengambil berat tentang perkara ni. Sebab tu tuan-tuan kena ambil perhatian. Anak-anak kita yang telah menghafal Al-Quran dengan bijak, maksudnya hafal Al-Quran dia kuat dan sebagainya, maka elok kita dorong dia selepas dia khatam Al-Quranul Karim dan dia mengulang Al-Quran itu dengan baik dan tidak meninggalkan Quran tadi, dengan nasihat kita bagi nasihat dengan jangan ditinggalkan langsung ulangan Quran tadi, kita dorong kepada dia untuk dia belajar ilmu agama Allah Ta'ala sehingga dia menjadi fuqaha, muhaddisin, menjadi di kalangan orang-orang yang akan menyebarkan dan juga menyampaikan agama Allah Ta'ala. Jadi ini yang terbaik kata ulama. Kenapa? Karena bila mereka dah ada Al-Quran di dalam dada, maka ilmu yang lain itu akan mudah untuk mereka hafal. Syarat dia Quran dulu. Quran dulu dalam hati, insya-Allah hadis mudah dihafal. Matan-matan kita akan mudah dihafal oleh mereka. Maka kalaulah kita tengok ada potensi tersebut kepada pelajar kita, maka jangan disia-siakan potensi tersebut. Serahkan dia kepada para ulama. Hantarkan mereka kepada para alim ulama untuk dididik sehingga mereka menjadi alim besar pada masa akan datang. Mereka dah ada Al-Quran dan menghafal kalam-kalam Nabi SAW dan juga menghafal mutun-mutun, matan-matan dalam agama, dan kemudian mereka mempelajari ilmu agama Islam ini dengan baik, insya-Allah mereka akan jadi ulama besar pada masa akan datang. Nampaknya jadi qurra pada zaman dulu adalah dengan maksud al-ulama. Lepas tu dalam Muwatta al-Imam Malik kalau dibaca, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku menyukai para qurra di zamanku memakai pakaian putih ketika datang menunaikan salat Jumaat. Kata ulama, qurra itu dengan maksud ulama. Maksudnya ulama zaman dulu memang lazim ulama hafal Quran. Ulama hafal Quran. Nampak tak? Itu maksudnya. Terus. Selepas ini insya-Allah kami akan mengemukakan hadis-hadis yang masuk dalam bahagian ini. Ingatlah bahawa mazhab yang sahih dan terpilih yang diambil kira para ulama ialah bahawa membaca Al-Quran adalah lebih utama daripada membaca tasbih dan tahlil serta zikir-zikir yang lain. Banyak dalil kuat yang mendukung hal ini. Wallahu a'lam. Sila. Menghormat dan muliakan golongan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Terjemahan, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Kenapa ayat ini disebut antara syiar Allah Ta'ala di muka bumi adalah penghafal Al-Quranul Karim? Nih, mentakzimkan pelajar-pelajar penghafal Al-Quran, guru-guru yang menghafal Al-Quran, yang mengajarkan penuntut ilmu yang menghafal Quran, termasuk mentakzimkan syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Orang yang tak tahu kedudukan ayat ni, sebab tu bila mereka panggil penuntut ilmu yang hafal Quran di rumah mereka, mereka tidak dilayan sepatutnya dengan sebaiknya. Kan kita dengar cerita macam-macam, pelajar penuntut penghafal Al-Quran dipanggil pergi kenduri, akhirnya dibiarkan. Tak tahu nak makan bila, lepas tu tak dijemput pun untuk makan. Ni orang yang tidak tahu qimah penuntut ilmu, tidak tahu qimah penghafal Al-Quranul Karim. Kalau mereka tahu, orang yang mentakzimkan syiar Allah, termasuk penghafal Quran, guru-guru Al-Quranul Karim, fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda timbul daripada ketakwaan dalam hati. Nampak tak? Terus.
Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Terjemahan, demikian perintah Allah, dan siapa yang mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Allah SWT berfirman, terjemahan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dia tak masukkan ayat tu. Surah Asy-Syu'ara kan. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ayat tersebut. Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Terus Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Terjemahan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. tuan-tuan cuba tengok macam mana ulama-ulama kita mentafsirkan Al-Quran dengan abwab. Bab dalam kitab ini telah kita dapat faham bahawa ayat ini juga memberi makna kepada ahli Al-Quran. Faham tuan-tuan? Sebab itu tabwibul abwab, iaitu bab-bab yang diletakkan oleh ulama di dalam kitab mereka itu memberi makna. Lepas tu kita tengok bab dia pada bab menghormat dan memuliakan golongan Al-Quran. Lepas tu ayat ni dibaca, wa man yu'azzim sya'airallah wa dzalika wa man yu'azzim hurumatillah waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Apa maksud ayat-ayat ni? Walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat. Siapakah mukminin dan mukminat dalam ayat ni yang dimaksudkan? Mereka adalah penghafal Al-Quranul Karim. Termasuk di antara mereka ni yang menghafal Al-Quranul Karim. Faham tak? Itu maksud dia. Jadi bila kita faham yang tu, kita kata masya-Allah. Dengan tajuk sahaja yang diletakkan oleh Imam Nawawi, dapat kita faham ayat Quran tu dituju kepada siapa? Antaranya kepada penghafal Al-Quran Al-Karim. Nampak? Terus. Dalam bahagian ini terdapat hadis Ibnu Mas'ud Al-Ansari dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan di dalam bahagian kedua. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Musa Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Terjemahan, diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah SWT adalah menghormati orang tua yang muslim dan pengkaji Al-Quran yang tidak melampaui batas dan tidak menyimpang daripadanya, serta menghormati penguasa yang adil. Tiga benda ni adalah tanda mengijlalkan ataupun mengagungkan Allah. Salah satunya adalah kita mengagungkan ataupun memuliakan penghafal Al-Quranul Karim, yang mana penghafal Al-Quran ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Maksudnya yang tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ni maksudnya apa juga ni? Yang kadang-kadang dia hafal Al-Quran tapi dia anggap macam dia tu adalah seperti ulama besar, ditafsirnya Quran tu ikut suka dia, sehingga menjadikan dia ni seorang yang hulu, berlebih-lebihan. Sehingga sampai mengkafirkan orang lain dengan sebab tak sama dengan faham dia. Maka ini yang bahaya. Jadi yang macam tu tidak perlu dihormati walaupun hafal Quran. Nampak tak? Yang perlu dihormati ni hamilul Quran ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Itu maksudnya. Juga kata ulama ghairul ghali fihi wal jafi anhu ni yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak Allah meninggalkan Al-Quran. Kalau dia meninggalkan Quran maka jafa, dia akan dikeras hati. Terus diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, wa qad dzukira an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nas manazilahum. Terjemahan, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata Rasulullah SAW menyuruh kami menempatkan orang-orang dalam kedudukan mereka. Riwayat Abu Dawud dalam Sunannya, Al-Bazzar dan Al-Bazzar dalam Musnadnya. Abu Abdullah Al-Hakim berkata dalam Ulumul Hadis, dia hadis sahih. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin, thumma yaqulu ayyuhum aktharu akhzan lil-Quran, fa idza ushira lahu ila ahad qaddamahu fil lahdi. Terjemahan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara dua orang korban perang Uhud, kemudian berkata, siapa yang lebih banyak hafaz Al-Quran di antara keduanya, jika ditunjukkan salah satu dari keduanya, beliau mendahulukannya dalam liang lahat. Hatta di dalam liang lahat pun didahulukan yang menghafal Al-Quran dulu. Maksudnya ditakdimkan, didepankan dia dahulu daripada orang lain. Kalaulah di alam, masuk ke alam barzah pun begitu, di alam dunia lebih aula.
untuk mendahulukan mereka, meletakkan mereka itu di tempat yang sepatutnya, dimuliakan mereka, maksudnya begitu. Terus Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala man aada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, sesiapa yang mengganggu waliku maka aku telah menyatakan perang kepadanya. Maksudkan dengan ada juga memusuhi waliku, sama ada yang hidup ataupun yang mati, maka aku izin berperang dengan mereka. Nampak? Sekarang ni dengan wali-wali semua nak perang. Dan orang mukmin ni semuanya wali Allah Ta'ala. Dan apatah lagi wali khusus, wali yang Allah Ta'ala beri anugerah mereka ni dipilih di kalangan para hamba yang saleh. Nah, itu lebih utama lagi kalau mereka memusuhi para wali ni, maka Allah Ta'ala izinkan perang dengan mereka. Maksudnya jangan berkompromi lagi dengan mereka ini. Nampak? Terus Diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullah min zimmati. Terjemahan, sesiapa yang sembahyang subuh maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan sampai kamu dituntut oleh Allah atas sesuatu dari jaminannya. Diriwayatkan daripada dua imam yang agung, iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, jika para ulama bukan wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Imam Al-Hafiz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah berkata, ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan keredaannya bagi kita dan menjadikannya kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenarnya, bahawa daging para ulama itu beracun. Kebiasaan Allah dalam menyingkap tabir para pencela akan terlihat dengan sendirinya. Dan sesiapa melecehkan para ulama, Allah SWT menimpakan bencana atasnya sebelum kematiannya dengan kematian hati. Allah SWT berfirman, terjemahannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. dalam surah An-Nur kan, Allah Ta'ala sebut falyahdharil ladzina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut di sini tentang luhumul ulama, anna luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Jangan kita sekali-kali mengumpat, jangan sekali-kali kita mencela para alim ulama kita. Yang ini yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat kita ni yang kurang adabnya dengan para salihin, para ulama, sehingga kadang-kadang keluar daripada mulut mereka ni celaan dan juga cercaan kepada ulama. Sehingga bila mereka menyebutkan kata Asy'ariyah, Maturidiyah ini adalah kelompok yang batil, seolah mereka telah mencela Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mencela para a'immah kita termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berpegang dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi orang-orang yang kurang adab dan biadab. Maka kalau yang kita belajar dengan orang yang biadab dan kurang adab ni, maka kita tidak akan dapat apa-apa faedah, melainkan akan dapat kekerasan hati semata-mata. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah dicela oleh beberapa orang, seorang ulama pada zaman beliau, iaitu namanya Jamaluddin Ar-Rimi. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Ad-Durarul Kabinah. Dalam kitab itu dibahaskan, diceritakan tentang a'yan asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i yang besar. Antaranya Al-Imam Jamaluddin Ar-Rimi. Dia mensyarahkan kitab Tanbih jadi Imam Syirazi 20 jilid. Tetapi satu sikap dia, dia suka kutuk Imam Nawawi, dan dia suka cela Imam Nawawi dalam majlis dia. Mungkin kerana hasad dia dengan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi bila dia terlalu hasad dengan Imam Nawawi, dicelanya Imam Nawawi dalam majlis ini dengan celaan yang tak sepatutnya. Dan apa yang berlaku, kata Imam Ibnu Hajar, ketika beliau wafat, meninggal dunia, lidahnya terkeluar dan menjadi hitam. Kemudian datang seekor kucing, melompat naik di atas dadanya dan digigitnya lidah tadi sampai putus, kemudian dibawa lari lidah tersebut. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahawa ini adalah balasan kerana lidahnya itu sering mencela Imam Nawawi rahimahullah. Saya tak tahu yang bom lagi teruklah. Yang bom maqam Imam Nawawi rahimahullah, yang benci dengan para a'immah, para salihin, para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, kita tak tahu lah apa sifat mereka. Membenci para ulama sufi, Allahu a'lam. Saya tak tahu apakah yang akan terjadi kepada mereka. Moga-moga Allah bagi hidayah lah sebelum mereka menutup mata, sebelum mereka mati dalam keadaan yang tidak elok.
Kata ulama, membenci para ulama ini dan juga mengumpat dan mencerca para wali Allah Ta'ala ini, dibimbangi mereka akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini yang kita bimbangi. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Amin. Terus peraturan mengajar dan belajar Al-Quran. Bahagian ini serta dua bahagian selepasnya merupakan tujuan tulisan buku ini. Bahagian ini mengandungi bahasan yang panjang dan luas sekali. Saya berusaha membayangkan tujuan-tujuannya secara ringkas dalam beberapa fasal supaya mudah diingat dan seterusnya diamalkan insya-Allah. Masalah mula-mula yang mesti dilakukan oleh guru dan pembaca adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Terjemahan, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi nak harapkan keridhaan Allah dengan apa? Dengan ikhlas. Maka kalau kata kita nak beribadah kepada Allah, perlu kepada ikhlas. Dan juga apatah lagi membaca Al-Quran dan juga nak hafal Al-Quran, maka perlu ikhlas dulu. Nak hadirkan perasaan ikhlas. Jangan ada lagi, buang dulu perasaan-perasaan yang lain. Kemungkinan memang kita datang ke Mak Tahfiz ni, kita datang nak belajar Al-Quranul Karim dengan niat, kadang-kadang dengan sebab lain. Kerana kita dipaksa oleh mak ayah kita, padahal kita tak mau pun. Maka paksaan-paksaan tadi kita kena kawal dan kena jaga. Tu sembang apa tu adik? Sembang apa? Kenapa tutup kita? Kenapa tutup kita? Kamu lah kenapa tutup kita? Nak kencing ke apa? Nak keluar? Pandai dah daripada ustaz. Terus. Diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Terjemahan, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Ya. Hadis ini merupakan tonggak dan dasar Islam. Ya. Telah kami terima riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya manusia diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Sepatutnya terjemahan jangan diletakkan ringkasan kepada radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, jangan diletakkan ringkasan. Tapi kebanyakan kitab-kitab yang ada sekarang ni banyak yang macam tu. Lepas tu kalau tuan-tuan ada yang berminat terjemahan kitab dan sebagainya, jangan buat macam tu. Kalau kata contohlah, kalau ada dalam majlis kita ni orang yang mencetak kitab, dan orang-orang yang memang terlibat dalam pencetakan kitab dan sebagainya, pastikan kitab kita jangan ada kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina Ibnu Abbas RA, jangan. SAW dia tambah SAW. Ada seorang lelaki pada zaman dulu, dia tulis qala Rasulullah lam ain mim sal'am sallallahu alaihi wasallam. Dia ringkas jadi sal'am. Lam ain mim. Malam tu mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kedekut dakwat kan? Kedekutkah dakwat kamu tu nak tulis sallallahu alaihi wasallam penuh kepada aku? Bagi tidak betul habis semua kitab-kitab dia. Lepas tu dia kata, tidak ada satu pun perkataan yang aku tinggal dalam kitab yang aku tulis, melainkan semuanya aku akan tulis dan sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pada saat tu, pada mimpi tu, dia tak buat lagi, tak tinggal lagi tulis dengan, melainkan tulis dengan penuh dan kemudian sambil dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tulis saja, selawat kali pada waktu itu. Terus. Dan dari yang lain, sesungguhnya orang-orang diberi ganjaran sesuai dengan niat-niat mereka. Telah kami terima riwayat dari Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Dia berkata, ikhlas ialah taat kepada Allah sahaja dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sesuatu tujuan yang lain, seperti berpura-pura kepada makhluk atau menunjukkan perbuatan baik kepada orang ramai, atau mengharap kecintaan atau pujian dari manusia, atau sesuatu makna lain selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berkata, boleh dikatakan ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk. Diriwayatkan daripada Huzaifah. Kita cuba tengok surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Mana ikhlas dalam surah tu? Ada tak perkataan ikhlas dalam tu? Tak ada. Ikhlasnya surah tu sampai tak sebut ikhlas. Faham?
Nampak tersembunyinya ikhlas tersebut. Nama surah ikhlas, tapi tak ada ikhlas pun dalam tu. Tak ada perkataan ikhlas pun dalam. Itu maksud ikhlas. Nah, itu tafsiran lain itu, maksudnya tafsiran yang lain bagi ayat tersebut. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, itulah ikhlas. Nampak tak? Tapi juga ada sebahagian ulama yang mengatakan ini bermaksud ikhlas ini sesuatu yang sangat tersembunyi, sehingga kan surah ikhlas dinamakan surah ikhlas, tetapi di dalamnya tidak disebutkan ikhlas. Nampak? Kalau kita nak bagi sedekah orang ni, saya ikhlas ni, tak apalah, walaupun kurang sikit lah, tapi khair insya-Allah. Ikhlas tu dengan niat dia lah, bukan dengan sebutan mulut dia tadi. Baik. Diriwayatkan daripada Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, ikhlas ialah kesamaan antara perbuatan hamba pada lahir dan batinnya. Diriwayatkan daripada maksudnya nampak semayang di depan, betul dengan niat hati tu. Ada orang kadang-kadang hatinya nak menunjuk, tapi luarannya nampak macam dengan masya-Allah, khusyuk, tenang dan sebagainya. Ada orang semayang dalam masjid, tengah-tengah semayang malam, tahajud dalam masjid, Allahu Akbar. Satu dengar bunyi pintu bergerak, bunyi, orang pun lagi khusyuk. Sebab ada orang buka orang pintu. Orang semayang lama, habis semayang tengok anjing. Dekat pintu tu anjing yang buka pintu. Rupanya semayang daripada tadi duk tunjuk kat anjing tu lah. Faham lah? Dia nak tunjuk kat orang. Dia ingatkan yang buka tu imam ke, kok bakal-bakal pak mentua dia ke. Buka-buka tengok, masya-Allah semayang, masya-Allah. Ini bakal menantuku. Rupa-rupanya anjing. Kadang semayang kat anjing. Betul. Diriwayatkan daripada Zunnun rahimahullah, katanya 3 perkara merupakan tanda ikhlas, iaitu sama saja tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan orang banyak, lupa melihat amal di antara amal-amal, dan mengharapkan pahala amal-amalnya di akhirat. Diriwayatkan daripada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, katanya meninggalkan amal untuk orang banyak adalah riak, dan beramal untuk orang banyak adalah syirik, sedangkan ikhlas adalah jika Allah melepaskanmu dari keduanya. Tinggalkan amal kerana orang, itu adalah riak. Nampaklah. Manakala melakukan amal untuk orang, itu syirik. Kita buat amal kerana seorang tersebut, maka seolah-olah nanti Allah Ta'ala akan sebut kepada kita, siapa yang bagi pahala kepada kamu dengan amal tersebut? Aku. Baik, sekarang kamu buat bukan kerana aku, kerana dia. Minta dekat dia. Kamu buat kerana dia kan? Minta dekat dia. Baik, ada orang pula dia suka tinggalkan amal. Dia tinggal amal dengan niat kata dia tak mau bagi orang tengok. Saya tinggal kerana bimbang takut nanti riak. Maka itulah riak. Saya bukan tak mau buat, tapi saya takut riak. Riak dah lah tu. Nampak tak? Maka buat, lawan dengan amal tersebut, lawan dengan apa yang perasaan dalam hati kita, sampailah kita datangnya ikhlas, kata ulama. Terus diriwayatkan daripada Sal At-Tustari rahimahullah, katanya orang-orang yang cerdas melihat penafsiran surah Al-Ikhlas, ternyata mereka tidak mendapat selain ini, iaitu gerak dan diamnya dalam keadaan bersendirian ataupun di hadapan orang lain hanya bagi Allah SWT semata-mata. Tidak bercampur sesuatu apapun, baik nafsu, keinginan ataupun kesenangan dunia. Diriwayatkan daripada As-Sariyu rahimahullah, katanya jangan lakukan sesuatu kerana mengharapkan pujian orang banyak. Jangan tinggalkan sesuatu kerana mereka. Sariyu Sirri Sakti. As-Sirri. Nama wali Allah Ta'ala ni, nama Tok Guru Besar. Sirri, nama Sirri Sakti. Terus diriwayatkan daripada As-Sirri rahimahullah, katanya jangan lakukan sesuatu kerana mengharapkan pujian orang banyak. Jangan tinggalkan sesuatu kerana mereka. Jangan menutup sesuatu kerana mereka, dan jangan membuka sesuatu kerana mereka. Diriwayatkan daripada Al-Qushairi, katanya kebenaran yang paling utama adalah kesamaan antara dalam keadaan sunyi ataupun dalam keramaian. Diriwayatkan daripada Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah, katanya orang yang benar itu tidak peduli meskipun dia keluar dari segala apa yang ditetapkan dalam hati makhluk terhadapnya untuk kebaikan hatinya, dan dia tidak suka orang-orang mengetahui kebaikan perbuatannya sedikit pun, dan tidak benci jika orang-orang mengetahui perbuatan yang buruk, kerana kebencian atas hal itu adalah sebagai bukti bahawa dia menyukai tambahan di kalangan mereka. Yang demikian itu bukan termasuk akhlak orang-orang yang benar. Diriwayatkan daripada yang lain, jika engkau memohon kepada Allah SWT dan kebenaran, maka Allah memberimu cermin di mana engkau melihat segala sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat. Kita kadang-kadang suka orang puji kita. Tak.
Tapi bila orang keji kita, maka kita rasa sempit dada pada waktu tersebut. Itu dalil kata kita tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, bila dia sampaikan kebenaran, orang suka, orang tak suka, saya tidak ada kisah dengan perkara tersebut. Kerana apa? Yang penting saya sampaikan kebenaran. Benda tu benda yang saya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau duk harap dengan pujian orang, dan bila orang keji dia dengan apa yang dia buat, kalau keji dengan sebab akhlak kita yang tak betul, itu kita punya pasal. Kita yang menyebabkan orang keji kita. Tapi kalau disebabkan kita cakap benda yang baik pun masih dikeji lagi. Kita menyuruh untuk orang mengasihi kekasih Allah pun dikeji dengan kita. Maka itu tidak abaikan. Sebab kalau kita sempit dada, kita nak semua orang suka. Bagilah duit banyak mana juta pun kepada orang di seluruh dunia ni, tidak akan mampu untuk kita taklifkan hati mereka. Kita tak akan mampu untuk nak bagi orang semua puas hati dengan kita. Nampak tak? Boleh tak? Kita nak bagi puas hati semua orang dalam dunia, tak akan mampu kita. Nah, itu maksudnya. Banyak pendapat ulama salaf berkenaan dengan hal ini, yang kami isyaratkan pada sebahagian daripadanya untuk mengingatkan kepada apa yang dimaksudkan. Saya telah menyebut sejumlah pendapat dari itu dan menjelaskannya di awal Syarhil Muhazzab. Dalam Muqaddimah Majmu', Syarhil Muhazzab maksudnya Muqaddimah Majmu', diterangkan tentang adab dan juga akhlak bagi penuntut ilmu. Dan saya tambahkan ada adab orang alim dan pelajar, orang yang faqih dan pelajar fiqh yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Masya-Allah. Jadi kalau kata kita nak tahu tentang adab-adab bagi orang yang menghafal Quran, Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini adalah kitab rujukan yang sangat baik. Manakala nak tahu tentang nak jadi faqih, adab-adab penuntut ilmu fiqh, kena buka Syarhil Muhazzab. Muqaddimah Syarhil Muhazzab itu menerangkan tentang akhlak dan adab bagi penuntut ilmu fiqh. Bagaimana dia nak menuntut ilmu fiqh. Tengok ulama susun muqaddimah mereka ni sangat baik. Nah, cuma kita tak ambil perhatian dengan perkara tersebut, menyebabkan kita belajar fiqh tidak ikut turutan. Akhirnya orang sangka macam dia dah mazhab Syafi'i, padahal dia lawan dengan mazhab Syafi'i. Faham tak? Niat dibuat oleh pelajar penuntut ilmu sekarang. Dia rasa dia lah paling mazhab Syafi'i daripada tok-tok guru zaman dulu ni. Lepas tu dia buat keluar kata, rupanya mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i bacaan Quran tak sampai kepada si mati. Dia buat syarah ke orang, perang syarah. Ni dalam Al-Um disebut. Baca Al-Um terus dekat orang. Pening orang baca Al-Um. Masya-Allah, tabarakallah. Padahal kalau disuruh tanya balik dekat dia, mana kitab tadris, kitab yang patut diajar dalam mazhab Syafi'i, mana kitab yang hanya rujukan mazhab Syafi'i, pun tak boleh nak abang. Dia pun tak tahu ulama mazhab Syafi'i ni siapa, dia pun tak kenal. Tulis nama pun tak kenal. Baca nama pun tak betul lah. Jangan kata suruh baca kitab, baca nama pun tak betul. Jadi belagak lebih. Kemudian disyarah kalam Imam Syafi'i bukan dengan maksud Imam Syafi'i. Nah, dan kata pula dekat ulama-ulama yang kita pegang sekarang mazhab Syafi'i ini tidak tulis. Dulu tolak mazhab, lah ni pakai duk syarah mazhab pula dah. Lipok ni. Yang sebut dia Wahabi ni lah. Dulu ni bukan main, mazhab mau tak kenal lah apa semua sekali. Jumud lah apa semua. Lah ni pegang mazhab pula, baca fiqh mazhab Syafi'i tu tak tahan. Yang orang panggil niat yang batin. Niat dia untuk merosakkan umat bila dia baca kitab tu bukan dengan syarahan yang betul. Kerana dia tak belajar. Dia tak mengaji pun dengan guru. Mana guru yang benarkan dia baca kitab fiqh mazhab Syafi'i? Dia ingat senang kot. Al-Imam Ramli 40 tahun mengaji fiqh mazhab Syafi'i. Itu pun masih lagi mukhallid dalam mazhab Syafi'i. Kamu baca Al-Um terus. Dan kadang kamu guru pun tak ada. Kemudian syarah Al-Um ikut suka. Yang sonok baca Al-Um terjemahan bahasa Indonesia terbitan Jahadarsa. Elok. Bacalah bahasa Arab terus tu kalau hati sangat. Faham tak? Tak erti tapi belagak erti. Hanya kerana ada doktor masalah doktor ni. Doktor tu lah. Bukan semua doktor. Doktor lain marah pula. Doktor yang belagak pandai semua benda ni. Dia kalau erti, dia faham bidang dia. Saya ada kedoktoran dalam bidang saya sekian-sekian. Tapi ada bahagian saya tidak pasti, saya tidak erti. Karena pandai macam tu, kan orang akan hormat kamu dengan benda tu. Ni kalau buat pandai, itu yang orang akan petikai kamu tu. Bila orang petikai, mula nak rasa dia tu dipertikaikan keilmuan dia, nak sebut CGPA dia berapa. Tak cerdik. No? Orang sebut CGPA ke orang ni, orang tak cerdik. Faham tak? Umum lah, bukan siapa-siapa saja. Siapa-siapa sajalah dia sebut CGPA ke orang. Orang komplain-komplain sebut CGPA. CGPA saya 3.76. Memang nampak sangatlah bodoh. Terus. Masalah
Hendaknya seseorang tidak bertujuan dengan ilmunya untuk mencapai salah satu kesenangan dunia berupa harta atau kepimpinan, kedudukan, keunggulan atas saingannya, pujian di antara orang banyak, atau untuk mengarahkan perhatian orang banyak kepadanya dan yang seperti itu. Jangan niat macam tu. Jangan niat ketika menuntut ilmu untuk dibagi orang pandang kita, nak bagi orang ni panggil kita ni alim, nak bagi sekian. Jangan. Kalau ada niat begitu, maka rugi pengajian kita. Dan guru yang mengajarkan kita sebenarnya telah sedang menyerahkan pisau ataupun pedang kepada perompak yang akan merompak harta umat pada masa akan datang. Maksudnya kalau guru tadi tahu murid ni jenis nak menunjuk dekat orang, dia rasa dia lebih daripada orang lain, waktunya guru tu sedang mengajar seorang perompak untuk merompak pada masa akan datang. Faham tak? Sebab tu guru kena tambih selalu, kena bagi pesan selalu. Ikhlas niat kerana Allah Ta'ala, jangan niat kerana benda lain. Gitu. Hendaknya guru tidak mengharapkan dengan pengajarannya itu sesuatu yang diperlakukan dari muridnya, sama ada berupa pemberian harta atau pelayanan, meskipun sedikit, dan sekalipun berupa hadiah yang seandainya dia tidak mengajarinya membaca Al-Quran, tentulah dia tidak diberi hadiah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Terjemahan, sesiapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan di dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Allah SWT berfirman, terjemahan, sesiapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakannya baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dia juga sesuai dengan kaedah ulama sebut, man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Sesiapa yang sibuk ataupun kalut ataupun terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapat faedah pada waktunya. Siapa yang terburu-buru dengan dunia, maka dia dapatkan dunia, dia tidak akan dapatkan akhirat. Itu maksudnya. Terus diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yawm al-qiyamati. Qala Surayj fi hadithi ya'ni rihaha. Terjemahan, siapa belajar ilmu yang sepatutnya diharapkan keridhaan Allah SWT dengannya, sedangkan dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat kesenangan dunia, maka dia pun tidak mencium bau syurga pada hari kiamat. Kata Suraj, maksud hadis ini ialah bau syurga. Bau syurga boleh dibau 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan boleh dibau bauan syurga. Kalaulah bau bunga cantik, bunga yang sedap, bau minyak wangi di Kedah, kita bau tak di Kuala Lumpur? Tak bau kita. Jangan kata di Kedah. Di Wang Sawak tu ada kedai minyak wangi, pun kita tak bau pun minyak wangi di kedai tu. Kena pergi ke kedai dulu. Baru berapa langkah je nak ke sana. Ke Kedah berapa jam je. Ni 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan boleh bau bauan syurga. Maksudnya terlalu wangi, harum, semerbak. Itu tidak akan dibau oleh orang yang dalam pengajiannya tidak kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Bahaya no. Ini bukan pesanan kepada kamu sahaja, pesanan kepada yang membaca ini juga. Pesanan kepada ustaz dan juga kita sendiri yang sedang mendengar. Semua kita ni sebenarnya sedang ditegur oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk betulkan niat kita. Dan masih banyak lagi hadis-hadis seperti itu. Diriwayatkan daripada Anas, Huzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Qala Abu Isa, hadza haditsun gharib. Terjemahan, siapa menuntut ilmu untuk mendebat orang bodoh atau membangga diri kepada para ulama atau untuk memalingkan perhatian orang-orang kepadanya, maka biarlah dia menempati tempat duduknya di neraka. Allahu Akbar. Jaga niat kita, jangan tujuan kita untuk nak membangga-banggakan ilmu kita dan kemudian untuk berdebat dengan orang-orang yang tak sepatutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari keldai telah berdebat dengan seekor musang pada masalah daun bersin, pokok bersin. Bersin ni tahu lah, orang Mesir tahu lah bersin ni. Bersin ni dibagi makan kepada kerbau, kepada lembu untuk keluarkan susu lebih banyak. Daun bersin ditanam dengan padi. Padi diambil, tanam bersin. Kadang-kadang dalam satu kotak padi itu tanam khas bersin.
Jadi daun bersim ni warna apa? Warna dia hijau. Maka berdebatlah di antara keldai dengan himar. Keldai dengan sa'lab, musang. Daun bersim ni warna apa? Keldai kata warna kuning, musang kata warna hijau. Nah, musang kata hijau, keldai kata kuning. Tak puas hati, jumpa dengan singa, Raja Rimba. Dijumpa dengan Raja Rimba, singa, maka dijatuhkan hukuman. Keldai yang menang, sa'lab, musang tadi dipenjarakan sebulan. Sebab apa? Tak apa lah. Lepas tu ialah musang tak puas hati lah. Musang pun kata dekat Raja Rimba, singa lah. Dia kata, wahai tuanku, wahai raja, macam mana pula aku yang kena penjara pula? Yang salahnya keldai tu. Daun bersim memang warna hijau pun, bukan warna kuning. Yang betulnya kenapa aku kena penjara? Singa kata, hang kena penjara sebab duk berdebat dengan himar. Tu ya, dia kata. Nah, bukan sebab salah tu, tapi sebab hang lawan dengan orang bodoh. Hang lawan dengan binatang tu, memang hang tak akan menang punya lah. Dia kata kuning-kuning lah sampai ke sudahnya. Jadi kamu di penjara bukan kerana salahnya kamu dengan jawapan, tapi salahnya kamu berdebat dengan himar tu yang kena penjara. Faham? Patutnya macam tu lah ni. Semua orang nak berdebat. Sikit nak berdebat. Bukan dia ada ilmu pun. Dia nak kona Kona kok nu, kona kok ni, kona kok ni lah kali orang kata dia betul. Yang jahil bila dengar dia cakap, kata betul dia. Dah padam lah, sama-sama jahil. Yang alim bila dengar dia cakap, tak betul ni dia cakap ni. Tapi yang jahil tetap kata dia betul. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Yang ni yang bahaya. Perdebatan depan masyarakat awam zaman lalu. Betul, masyarakat awam zaman lalu pula dia lebih pandai daripada ulama. Dia boleh buat penilaian pula tu. Jadi daripada penilaian semalam, hujah yang disampaikan oleh fulan bin fulan itu lebih kuat daripada hujah fulan ni. Hang siapa dia? Hang siapa dia ni yang bagi telahan ni? Saya pernah pelajar Universiti Petronas. Bubuh penampak dah ada roti kot. Nah, ukurlah kamu ni kesatuan ulama sedunia ke? Saya ni ulama dalam bahagian usul fiqh ke? Saya boleh tahu kata yang cakap dia betul, yang ni cakap tak betul. Kok tak apalah. Masalah adalah ni, kamu tu penuntut ilmu agama pun tidak. Nampak tak? Berat zaman sekarang. Terus Masalah, hendaklah dia waspada untuk tidak bermaksud-maksudkan banyaknya orang yang belajar dan orang yang datang kepadanya. Hendaklah dia tidak membenci murid-muridnya yang belajar kepada orang lain yang bermanfaat. Jangan, guru ni adab bagi guru pula. Guru jangan waspada bagi niat dalam hati dia. Jangan sekali-kali dia paksa orang main mengaji dengan dia. Siapa tak mengaji dengan saya, semua ni sesat. Ya. Orang zaman lalu semua nak mengaji dengan puak tu je. Dia pun tak tahu yang betulnya saya. Mampus. Jenis ni tuan-tuan tak pergi mengaji pun tak apa. Faham tak? Jenis duk panggil ke dia. Bukan dia panggil untuk orang kenal agama. Dia panggil untuk orang kenal diri dia. Bukti dia dengan ucapan-ucapan dia. Nampak tak? Tapi kalau dia bagi nasihat, patutnya kena memilih guru yang benar dalam niat tu lain. Tapi tak, hatta guru-guru lain pun yang benar juga ilmu pengajiannya, itu pun dia nak larang juga, nak suruh main dengan dia saja. Yang ni bahaya. Yang ni maksudnya ada kepentingan. Dan janganlah dia benci murid-murid yang belajar kepada orang lain yang bermanfaat. Guru kami Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, Syekh Yusri, saya minta kepada dia untuk pergi ke kelas sekian-sekian. Dia kata silakan, tak ada masalah. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala, kalau ada guru-guru yang dia tengok guru ini boleh untuk, maksudnya saya sesuai untuk mengikuti majlis pengajian guru tersebut, maka dia akan bagi nasihat kepada saya, ikuti pengajian dengan syekh tersebut. Ini guru yang bermanfaat, ini guru yang murabbi. Nampak tak? Ini tak perlulah belajar dengan orang lain, cukup dengan saya pun cukup dah. Saya sedang menyamai dengan 20 orang ulama yang lain yang ada tak. Ni mah banyak kot. Kalau cakap macam ni takabur, ini bukan alim. Ini orang yang akan mematikan ilmu pelajar. Silakan belajar, tapi murid kena tanya dulu dengan guru, sesuai tak saya nak belajar dengan syekh sekian-sekian. Kerana kemungkinan ada guru yang dia ini alim tapi tidak sesuai untuk kamu belajar dengan dia, kerana kamu tidak mampu untuk nak ikuti pengajian yang dia sampaikan. Maka guru yang ni dia akan bagi tahu,
Guru ini bagus, cuma kamu tidak sesuai lagi ikuti kelas pengajian dengan dia. Ikuti kelas pengajian dengan guru ni dulu. Tu betul. Faham lah? Ini kena ambil bimbingan juga, kena ada bimbingan daripada guru. Terus. Ini adalah musibah yang menimpa sebahagian pengajar yang bodoh. Itu dia. Dan bodoh ia adalah, dan ia adalah bukti yang jelas dari pelakunya atas niatnya yang buruk dan batinnya yang rosak. Bahkan itu adalah hujah yang meyakinkan bahawa dia tidak menginginkan keridaan Allah SWT yang Maha Pemurah dengan pengajarannya itu. Kerana jika dia menginginkan keridaan Allah dengan pengajarannya, tentulah dia tidak membenci hal itu. Tetapi dia katakan kepada dirinya, aku menginginkan ketaatan dengan pengajarannya dan telah tercapai. Dengan belajar kepada orang lain, dia ingin menambah ilmu, maka dia tidak mempersalahkan kepadanya. Telah kami terima riwayat dalam Musnad Imam yang diakui Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad yang diakui kehafazan. Minta maaf. Dia terjemah tu. Telah kami terima riwayat dalam Musnad Imam yang diakui kehafazan dan kepimpinannya Abu Muhammad Ad-Darimi. Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, dari Ali bin Abi Talib, Abu Talib radhiyallahu anhu. Katanya, wahai orang-orang yang berilmu, amalkanlah ilmumu, kerana orang alim itu ialah orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Akan muncul orang-orang yang punya ilmu dan tidak melampaui tenggorok mereka. Allahu Akbar. Tengok ni Nabi Imam Darimi meriwayatkan ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib kata, belajarlah ilmu daripada siapa ni? Daripada para ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Dan janganlah, dan akan muncul orang-orang yang mempunyai ilmu yang tidak melampaui tenggorokan mereka. Apa maksud dia? Ilmu mereka bukan daripada hati pun, hanya bacaan zahir mereka saja, sampai ke tengkok ni ya. Dengan bacaan mereka sendiri, hanya dengan telaah mereka sendiri tanpa ada guru. Ini maksudnya. Dan perbuatan mereka bertentangan dengan ilmu mereka, dan batin mereka bertentangan dengan zahirnya. Allah. Mereka duduk di majlis-majlis dan sebahagian mereka membanggakan diri kepada sebahagian yang lain, hingga ada orang yang marah kepada kawan duduknya kerana belajar dengan kepada orang lain dan meninggalkannya. Aktivitas amal-amal mereka di majlis-majlis itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, selamatkan kami daripada majlis yang sebegitu. Amin. Telah sah riwayat dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, aku berharap kiranya orang-orang belajar ilmu ini, yakni ilmu dan buku-bukunya, agar kiranya dia tidak menisbahkan kepadaku satu huruf pun daripadanya. Allah, ini ikhlas. Imam Syafi'i kata, aku harap, dia kata, kalaulah orang belajar ilmu iaitu daripada kitab Imam Syafi'i ataupun kalam yang disebutkan oleh aku, jangan dinisbahkan kepada aku, kata Imam Syafi'i. Bebek maksudnya ini sangat tinggi ikhlasnya. Dia tidak mau. Kalau kita sebut kalimah tu, kita yang tulis bahasa tu, tiba-tiba orang ambil kalam kita tadi, tak bubuh nama kita. Aku orang ajak dia ni, no? Aku yang sebut, dia pun tak tulis nama aku. Itu kurang ikhlas lah maksud dia. Tetapi adab pula bagi kita yang dah ambil kalam orang lain, tulislah nama siapa yang tulis, siapa yang asal menyebut kalam tadi. Janganlah kita pula berfikir pandai-pandai macam kita yang tulis. Ramai juga sini tu lah, copy paste orang, tulis macam dia yang tulis. Itu kurang ajak orang bagi. Dan orang yang menulis tu pula, bila tengok jadi macam tu, diamkan sahaja. Orang dia jadi ikhlas. Pakat-pakat macam tu. Yang menulis, bila orang copy kalam dia, tidak tulis nama dia, ikhlas kerana Allah. Tak apa, tak ada masalah. Walaupun ni saya yang tulis, walaupun dia tidak nisbah kepada saya pun, tidak ada masalah. Yang mengcopy paste tu pula, dia pula kena ikhlas lah. Maksudnya kamu tujuan apa kamu copy paste tadi? Nak suruh orang pandang tinggi kepada kamu dengan apa yang kamu tulis tadi, sedangkan tu bukan kamu tulis. Kamu kena ikhlas dan kamu kena amanah dengan ilmu. Maka kena nisbah kepada siapa yang telah mengatakan kalam tersebut. Faham tak? Itu maksudnya. Pakat-pakat buat itu kan jadi akhlaknya mulia. Masalah, pengajar mesti memiliki akhlak yang baik sebagaimana ditetapkan oleh syarak, berkelakuan terpuji dan sifat-sifat baik yang digalakkan Allah, seperti zuhud terhadap keduniaan dan mengambil sedikit daripadanya, tidak mempedulikan dunia dan pencintanya. Ya, tuan-tuan, anak-anak pelajar kita di sini makan apa? Anak tahfiz Ridwan hari ini makan apa? Makanan tengah hari nasi lauk apa? Ke lain-lain? Nasi lauk, kadang-kadang ayam, kadang-kadang ikan. Masya-Allah, tabarakallah. Matis ayam, lagi ikan. Sotong ada sotong, udang ada udang.
Hebat no, pelajar-pelajar kita. Tahfiz subang lah. Sepang. Makan apa ni? Sepatutnya lah kalau di tahfiz. Barbecue. Dia. Hebatnya. Menatih. Adik-adik tahu tak, kawan-kawan kamu yang duduk di Indonesia, yang mengaji di pondok di Indonesia, di pesantren, tahu mereka makan apa? Tempe tahu. Muka mereka pun macam tempe lah. Mana? Tengok muka mereka lah macam tempe tahu Tempe pula tukar-tukar. Tempe goreng, lepas tu esok tempe sambal, tempe pejek, lepas tu tempe gulai. Semua tempe. Dia ingatkan gulai, nampak gulai, Masya Allah, tempe lah. Ingat ikan dalam tu. Ikan tak dimakan langsung, tak dimenangkan makan ikan. Karena katanya akan mengurangkan hafazan. Memang ada sebut dalam ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allum. Jangan banyak sangat makan ikan kerana akan mengurangkan ingatan. Ya, masing-masing pandangan ulama begitu. Ada ulama sebut begitu, ada ulama kata ya dalam ikan kan ada omega apa semua sekali itu kan, itu kan untuk kuatkan ingatan. Itu pandangan masing-masing. Cuma yang dipegang oleh para ulama pesantren di Indonesia, mereka tidak bagi makan ikan. Ayam jarang-jarang sekali jumpa. Tu pun kena pergi curi-curi beli sendiri. Masak sendirilah di tempat ni. Kita makan mewah. Tu pun tak mengaji lagi. Ustaz abang tu makan tempe betul-betul, bukan nak suruh kamu makan tempe. Nak bagi tahu kepada kamu makan ni mewah sebenarnya. Senang hidup. Tu pun komplain lagi. Asyik ni dah. Tapi yang tak Indonesia sekali tengok. Bagi 2 minggu. Tengok dia nak kata apa. Barulah dia rasa asyik ni dulu tu lah yang paling sedap sekali di dunia ni. Kerana dia asyik makan tempe dengan tahu. Mampu. Tahu sumbat, tempe sumbat. Lepas tu ambil tempe dalam tahu. Lepas tu makan. La ilaha illallah. Maksudnya kita ni kan senang banyak. Tu pun malah mengaji lagi. Tu pun masih lagi nak komplain. Tu pun masih main-main dalam pengajian. Nampak? Gok diri kita sendiri. Terus. Sifat pemurah dan dermawan serta budi pekerti mulia, wajah yang berseri tanpa. Pemurah dermawan ni penuntut ilmu kena ada gini. Jangan kedekut. Kalau mak ayah bawa main nasi, bawa main makanan, jangan bubur dalam lokal sorang-sorang kita. Tulis pula haram mengambil. Makan pula tengah-tengah malam, bangun slow-slow sorang-sorang. Pepak maruku pun slow. Tak bunyi maruku tu. Patut bunyi maruku kerak tak. Punyalah kedekut nak mampu. Kayak hidung masin punya budak. Jangan kedekut. Kamu kedekut dengan orang kedekut dengan kamu nanti. Mak ayah pula kalau dah datang tu, anak murid tu ramai, satu bilik tanya berapa orang, ada 20 orang, bawa mai lah untuk 20 orang. Kita pun sedekah, insya-Allah anak kita akan jadi dengan baik, insya-Allah. Nak bawa makanan lah, takkan sabun beli 20 nak kena beli 20 juga. Sabun beli 20, bantai pun beli 20. Lepas tu sekali dengan timba-timba pun 20, bagi semua ahli udam. Bukankah begitu maksud dia? Cuma mana yang patutlah yang boleh kita bagi. Kalau beli nasi lemak, janganlah beli sebungkui. Belilah sebesen. Bukan besen terus nasi lemak. Main metok besen tengah-tengah dom, pakat makan dalam besen. Masya-Allah. Bukan dalam talam, ni dalam besen. Kena ada sifat pemurah, jangan kedekut sangat dengan kawan-kawan kamu. Terus penyantun, sabar, bersikap warak, khusyuk, tenang, berwibawa, rendah diri, rendah hati dan tunduk, menghindari tertawa dan tidak banyak bergurau. Selalu mengerjakan amal-amalan syar'iyah seperti membersihkan kotoran dan yang dituntut oleh syarak untuk kita cukur, seperti mencukur kumis dan kuku, menyisir janggut, menghilangkan bau kuku busuk. Tidak cukur, kuku maksudnya dengan kita memotong, mengerat kuku lah. Tapi mencukur kuku pula. Jadi patut seperti mencukur kumis dan kuku. Dan kuku tu maksudnya dia afaf kepada kumis. Maksudnya kena cukur kuku. Jenuh cukur kuku tadi. Maksudnya diketik kuku tu lah. Menyisir janggut. Menghilangkan bau busuk dan menghindari pakaian-pakaian tercela. Hendaklah dia menjauhi sifat dengki, riak, sombong dan suka meremehkan orang lain meskipun tingkatan orang itu di bawahnya. Jangan kita ada sikap tersebut. Abang-abang yang lebih lama daripada adik-adik, jangan diremehkan adik-adik. Saling hormat menghormati. Sebab akhlak bagi penuntut ilmu itu menghormati penuntut ilmu yang lain. Ini adab kita. Antara sebab kita tidak dapat keberkatan dalam ilmu adalah kerana kita meremehkan penuntut ilmu yang lain. Maka diharamkan kita dapat keberkatan ilmu.
Faham? Kena buang akhlak dan sifat tersebut. Terus. Patutlah dia menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan tasbih, tahlil, zikir-zikir dan doa-doa yang lain. Dan hendaklah dia selalu memperhatikan Allah SWT dalam kesunyian ataupun dalam keramaian, serta memelihara sikap itu, dan hendaklah bersandar kepada Allah SWT dalam semua urusannya. Kena ada sikap tu. Ada seorang penuntut ilmu, ketika dia datang belajar dengan guru dia, maka siapa dia penuntut ilmu ni? Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu anhu ni sangat dikasihi oleh gurunya, sehingga orang lain, ibu bapa yang lain jealous kerana anak-anak mereka balik bagi tahu kata Ma'ruf ini disayangi oleh guru lebih daripada kami. Maka mak ayah datang komplain kepada guru tersebut, kepada syekh ni, kata, kenapa kamu sayang dengan Ma'ruf Al-Karhi ini lebih daripada kamu sayang dengan anak-anak kan? Maka kata guru ni, baik, kalau kamu nak tengok kenapa, saya akan uji. Maka disuruh semua bawa ayam seorang seekor, mari ke pondok esok. Dan kemudian kata imam, kata guru tadi, saya arahkan untuk kamu semua menyembelih ayam ini di tempat yang tidak siapa pun melihat kamu pada waktu tersebut. Maka pakatlah bertempiaran lah, pakat pi semua sana sini sana sini, dan datang semua bawa balik, datang balik ayam. Dan kesemua kanak-kanak ini telah menyembelih ayam masing-masing, kecuali Ma'ruf Al-Karhi. Maka guru ni tanya, di mana kamu sembelih ayam tadi? Saya sembelih dalam pondok. Orang tak ada waktu tu, saya tengok ada orang tak ada, saya sembelih. Orang ni pula saya sembelih dalam hutan. Orang tak nampak, saya tampak dah orang tak ada pada waktu tersebut. Saya sembelih di sekian tempat, sekian tempat, sekian tempat. Dia tanya kepada Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi, kenapa kamu tak sembelih wahai anakku? Kata Tok Guru, ni depan mak ayah mereka ni semua ni. Dia kata, bagaimana saya nak sembelih? Tadi Tuan Guru sebut, sembelihlah ayam ni di tempat yang siapa pun tidak nampak, termasuk sesiapa itu adalah Allah. Maka kalau saya sembelih di mana pun Allah tetap nampak. Maka kerana itu saya tak boleh sembelih, sebab Allah sentiasa melihat dan juga memerhatikan pergerakan saya. Maka kata guru tadi, cuba kamu tengok jawapan yang dia berikan. Karena itulah dia ni menjadi orang yang paling aku kasih dan aku sayang. Karena semua keadaan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia Allah selalu muraqabah. Dia selalu ada perasaan muraqabatullah. Maka ibu dan ayah tu pun jadi malu dan terus sayang kepada Ma'ruf Al-Karhi. Bukannya terus jadi benci lagi. Tak, terus lagi Masya Allah, patutlah disayang. Kerana dia waktu kecil lagi sudah ada perasaan muraqabatullah, merasakan Allah selalu memerhati dan memandang kepada perbuatannya. Nampaklah? Ini masalah, patutlah dia bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar kepadanya. Ini dan kepada guru lah, ini sikap kepada guru dan menyambutnya serta buat baik kepadanya sesuai dengan keadaannya. Kami telah meriwayatkan dari Abu Harun Al-Abdi, katanya, kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kemudian katanya, selamat datang dengan wasiat Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi SAW sabda, inna Rasulullah SAW qala, inna an-nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril arabin yatafaqqahuna fid din fa iza ataukum fastausu bihim khaira. Terjemahan, sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, orang-orang akan mengikuti kamu, dan ada orang-orang yang datang kepada kamu dari berbagai-bagai penjuru bumi belajar ilmu agama. Jika mereka datang kepadamu, berwasiatlah kamu kepada mereka dengan baik. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan yang lain. Telah kami diterima riwayat seperti itu dalam Musnad Ad-Darimi dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Masalah, seorang guru mesti memberikan nasihat bagi mereka, kerana Rasulullah SAW sabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa ammatihim. Terjemahan, agama itu nasihat bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin muslimin dan orang awam di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Termasuk sebab tu kalau kita tengok kemarahan guru itu nasihat kepada muridnya. Faham tak? Jadi kalau murid menganggap bahawa nasihat guru tadi mesti dengan cara yang baik sahaja, maka silap. Kadang-kadang guru itu berbagai cara nasihatnya apa dia? Apa maksud nasihat? Nasihat itu diambil daripada perkataan nasaha. Nasaha maksudnya nasahtu as-saw atau nasahtu al-asal. Apa maksud nasaha? Kalau madu di dalamnya ada sarang madu, sarang lebah, proses mengasingkan madu dengan sarang lebah itu dipanggil nasaha. Faham tak? Maka tuan yang memiliki madu, dia nak asingkan sarang lebah tadi daripada madu,
dan nak dibuangnya lebah-lebah yang telah tenggelam dalam madu tersebut. Dan kadang-kadang kita pergi cari madu, dalam tu ada lebah. Lebah tenggelam dalam madu dia sendiri. Kita pun nak asingkan lebah-lebah tu dibuang, dikeluarkan daripada madu itu dipanggil nasah. Maksudnya dipilih yang terbaik untuk dikeluarkan yang terbaik. Nampak? Begitu nasah tu tahu. Orang tukang jahit, dia nak jahit kain, maka dia akan pilih benang yang terbaik dan juga jarum yang terbaik untuk nak jahit kain tersebut dengan sehingga jadi kain itu dijahit dengan jahitan yang terbaik. Maka pemilihan yang terbaik itu dipanggil nasah. Maka kalau guru tadi dia melihat yang terbaik pada waktu tersebut adalah dengan memarahi murid tersebut, maka itu dipanggil nasihat. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina, kena raikan syarat-syarat nasihat tersebut. Faham? Kalau macam guru marahi murid tadi di dalam majlis, kena menjaga adab dan sebagainya. Kami nak bagi tambih kepada orang lain, bukan untuk memalukan murid tersebut. Dia tengok kepada niat guru. Kalau guru tadi berniat untuk memalukan murid tadi, itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan tujuan kerana dia ingin menegur murid tadi, nak bagi orang lain tambih, ingat bahawa dalam majlis kena jaga adab, maka itu adalah niat yang baik dan moga diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Dan murid tadi insyaAllah akan menerima dengan baik. Sebab itu nasihat guru yang ikhlas itu akan masuk ke dalam hati murid yang ikhlas tersebut. Kalau murid itu ikhlas menerima nasihat guru tadi. Nampak tak? Sebab itu kata ulama, bersabar dengan jafa al-ustaz, kerasnya guru ketika mengajar, itu akan mendapatkan keberkatan dalam ilmu. Saya tanya kepada sahabat saya, Ustaz Rukiman daripada Pasuruan. Dia sekarang guru di Pasuruan. Jadi dia mengajar di Pasuruan. Saya tanya dekat dia, macam mana Ustaz belajar, masa tempoh belajar dulu bagaimana belajar, macam mana nak bagi manfaat kepada pelajar pada masa akan datang. Maksudnya tengok sirah zatiah dia mengaji macam mana. Dia kata, saya datang daripada kampung orang yang susah. Jadi bila saya ni keluarga yang susah, kami di Indonesia, kalau kata kami dibuang daripada pondok, maka ni satu aib bagi kami. Kita pelajar kita di Malaysia kena buang mak tafih pun tak ada masalah. Tapi mak tafih lain, kena buang mak tafih pun dia rasa relax, dia orang kampung pun buat tak tahu. Di Indonesia, sebagian tempat tertentu, kalau dia dibuang daripada pondok, dia tidak akan dipandang oleh orang kampung pada waktu tersebut. Orang kampung akan pandang hina pun. Kata ni orang tak guna, kami hentak dia pergi pondok dulu ni, akan dia balik nak bimbing kami, rupanya kena buang pondok. Maksudnya ni tak akhlak tak baik. Maka orang akan hina dia. Maka sebab tu dia jaga semua akhlak dia dengan baik. Kemudian dia kata, yang kedua, saya nak raikan ibu dan ayah saya miskin, takkan saya nak buat main-main. Kita bukan fikir itu, kita fikir diri kita. Sebab tu kita belajar main-main. Kita tak anggap mak ayah kita kaya. Sebab kita nak apa pun kita dapat. Kita tak tahu mak ayah kita tadi ni sampai tak tidur malam. Berfikir pasal kita. Dan kita seronok. Minta hak ni. Nak keluar, nak pergi sana, nak pergi sini. Kita nak minta nak keluar daripada pondok. Masuk dulu bukan main lagi. Jumpa dengan ustaz. Saya nak masukkan juga anak saya. Tolonglah. Semua kali. Bila dah dapat masuk, nak keluar ikut suka dia. Ada macam tu mak ayah. Maka macam mana anak tu nak jadi? Baik. Jadi apa ni Allah SWT yang ketiga dia kata, kerana garangnya guru saya tempat saya belajar. Bila guru garang, saya terpaksa menghadapi kegarangan guru. Kalau saya tak hafal, saya kena pukul. Kalau saya tak hafal, saya akan kena marah. Saya nak elok daripada kemarahan guru dan kena pukul tadi, maka saya hafal betul-betul. Maka saya tidak dikenakan pukulan dan saya tidak kena dengan marahan guru tadi, sampailah saya tamat belajar. Maka selepas tamat belajar, maksudnya waktu belajar saya bersabar dengan kemarahan dan kegarangan guru, akhirnya saya keluar menjadi guru balik. Nampak tak? Ada kita sikap macam tu. Ni orang yang matang, waktu belajar dah fikir macam tu. Kita ada fikir macam tu. Kalau kita tak fikir, waktu ni dah nak fikir. Sebab tu kena datang majlis, duduk dengan guru. Sebab kita bukan semua kita tahu. Kadang-kadang guru dia ceritakan pengalaman dia waktu dia belajar, itu memberi manfaat kepada pelajar untuk tiru jalan tersebut. Jangan tengok guru waktu dia jadi guru. Jangan kamu tengok ustaz yang hafal Quran lepas dia dah hafal. Tengok sebelum dia hafal, macam mana susahnya waktu dia hafal tadi. Baru dia kena. Lepas tu kamu tengok ustaz duk relax, kamu kata dia relax je, kami teruk nak kena hafal. Memanglah hantar hafal lagi bodoh. Dia relax, dia hafal habis dah. Dia duk tengok dengan guru tu. Supaya pergi gym mana? Kita pergi ke gymnasium. Hak yang latih kita tu badannya masya-Allah. Lepas tu dia suruh kita, angkat macam ni. Turun lagi. Lepas tu kita duduk parah. Yang dia tak buat pun.
Suruh kita nak buat macam mana badan ni, hang tengoklah badan dia macam mana. Koklah main mengajak tu, ya Rabbi, nah, dia pun duk boroi lagi ke depan. Dia sebenarnya nak bagi hilang boroi, padahal dia duk boroi. Yang tu kita pun, dia ni kena ke bagi nasihat ni. Dia pun duk boroi. Lepas tu duk bagi nasihat ke orang macam mana nak elakkan boroi. Memanglah tak kena. Ni dengan badan dia berketak, lepas tu dia suruh kita buat teruk. Memanglah patutlah kita buat teruk. Sebab dia sebelum dapat badan macam tu, dia dah lalui macam kita nak kena buat tu. Faham tuan-tuan? Macam itulah bila guru bagi nasihat, bila guru bagi tahu sekian, jangan komplain kerana dia dah lalui benda tersebut. Faham? Termasuk nasihat bagi Allah SWT dan kitabnya ialah menghormati pembaca Al-Quran dan pelajarnya, membimbingnya kepada maslahatnya, bersikap lemah lembut kepadanya dan bantunya untuk mempelajarinya sedapat mungkin, serta membujuk hati pelajar di samping bersikap mudah ketika mengajarinya, bersikap lemah lembut kepadanya dan mendorongnya untuk belajar. Hendaklah dia mengingatkannya akan keutamaan hal itu untuk membangkitkan kegiatannya dan menambah kecintaannya, membuatnya zuhud terhadap kesenangan dunia dan menjauhkan dari kecondongan serta mencegah agar tidak terpedaya olehnya. Seorang guru hendaklah mengingatkan dia akan keutamaan menyebutkan diri dengan mengkaji Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'iyyah yang lain. Itu adalah jalan orang-orang yang teguh dan arif serta hamba-hamba Allah yang soleh, dan itu adalah pangkat para nabi. Mudah-mudahan selawat dan salam Allah tetap atas mereka. Hendaklah guru menyayangi muridnya dan memperhatikan kemaslahatan seperti perhatiannya terhadap maslahat-maslahat anak dan dirinya. Dan hendaklah murid itu diperlakukan seperti anaknya sendiri yang mesti disayangi dan diperhatikan akan kebaikannya, sabar menghadapi gangguan dan kelakuannya yang buruk, dan memaafkan atas kelakuannya yang kurang baik dalam suatu waktu. Kerana manusia cenderung berbuat kesalahan yang tidak sempurna, lebih-lebih lagi jika masih kecil. Maksudnya, kalau kata murid kita ada melakukan kesalahan, jangan didendam dengannya. Kita tegur, kita marah, itu lain. Itu satu, cuma jangan dendam dengan murid. Ada di kalangan kita kadang-kadang didendam dengan murid. Murid tu buat salah, kemudian kita berdendam dengan murid tadi. Itu silap lah. Jangan ada dendam dengan murid. Kerana apa? Kerana dia budak. Dia buat kesilapan tu biasa. Semua orang buat silap. Dan kita marah dia. Marah dia sekali saja. Habis marah tadi, kita bagi nasihat kepada dia dan kita marah dia. Walaupun marah, sampaikan kita pukul dia dengan rotan tu, jangan pukul di tempat yang tak sepatutnya lah. Kerana kita anggap dia macam anak kita. Macam mana kita perlakukan anak kita, macam itulah dengan anak murid kita. Maksudnya macam mana kita sayang dengan anak kita, nak anak kita jadi dapat baik, dapat yang terbaik dengan kehidupan dan juga ilmu dia. Itu juga dengan anak murid kita, kita kena niat macam tu. Kalau kita pukul tu pun pukul dengan kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan, kenapa orang dulu dipukul oleh guru mereka tapi mereka berterima kasih kepada guru mereka? Kerana pukulan guru tadi dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kenapa murid sekarang jadi biadab dengan guru bila guru pukul? Kadang-kadang guru tadi pukul dengan tidak ikhlas, dan guru tu pukul dengan sebab nafsu. Maka menyebabkan murid itu timbul dalam hati ini perasaan dendam dengan guru tersebut. Sebab tu kalau kita tengok balik, bila mana kita dipukul oleh guru kita dulu, kenapa kita tak marah dengan dia? Pertama sebab kita buat silap. Yang kedua kerana guru tadi sendiri ikhlas mengajar kita pada waktu tersebut. Ikhlas dia tadi masuk ke hati murid tadi walaupun dia sakit pada mula. Tapi kalau kita buat anak murid kita dalam keadaan waktu tu kita bernafsu sungguh nak buat dia, nak geram sungguh nak buat dia dengan nafsu, menyebabkan murid tu akan ingat sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab daripada nafsu akan masuk ke dalam hati dia dengan nafsu juga. Itu dia akan dendam. Sebab tu para ulama dulu, kalaupun dia buat anak murid dia, anak murid tu akan ingat ni sebagai didikan dan ni sebagai pengajaran daripada guru, dan dia tidak akan lari daripada guru tersebut. Nampak tak? Maka niat guru tadi pun kena jaga juga. Terus. Patutlah guru menyukai kebaikan baginya sebagaimana dia menyukai kebaikan bagi dirinya, dan tidak menyukai kekurangan baginya secara mutlak sebagaimana dia tidak menyukai bagi dirinya. Ya. Terdapat riwayat di dalam Sahihain daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terjemahan, tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, orang yang termulia di sampingku adalah kawan dudukku yang merangkah melalui di antara manusia hingga dia duduk menghadapku. Seandainya aku sanggup mencegah lalat hinggap di wajahnya, nescaya aku melakukannya. Dalam satu riwayat, sungguh lalat yang hinggap di atasnya menggangguku. Masalah, patutlah sang guru tidak menyombongkan diri kepada para pelajar, tapi bersikap lemah lembut dan rendah hati terhadap mereka. Telah banyak keterangan berkenaan dengan tawaduk terhadap kebanyakan manusia, maka bagaimana pula terhadap mereka ini yang seperti anak-anaknya, di samping kesibukan mereka dengan Al-Quran dan hak pergaulan
mereka dan keseringan mereka datang kepadanya. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna min." Terjemahan, bersikap lemah lembutlah, bersikap lemah lembut kamu, orang yang kamu ajari dan guru yang mengajari kamu. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, katanya, patutlah orang yang alim meletakkan tanah di atas kepalanya kerana merendah diri terhadap Allah Azza wa Jalla. Masalah, patutlah pelajar dididik secara beransur-ansur dengan adab-adab yang luhur dan perilaku yang baik, serta dilatih dirinya atas perkara-perkara kecil yang terpuji. Hendaklah guru membiasakan untuk melihara diri dalam semua urusan yang batin dan terang, di samping mendorongnya dengan perkataan dan perbuatan yang berulang kali untuk menunjukkan keikhlasan dan berlaku benar, serta memiliki niat yang baik, serta memperhatikan Allah SWT pada setiap saat. Hendaklah guru memberitahukan kepada pelajar bahawa dengan sebab itu terbukalah cahaya makrifat di atasnya, dan dadanya menjadi lapang, memancar dari hatinya sumber-sumber hikmah dan pengetahuan. Allah akan memberikan berkat pada ilmu dan perbuatannya dan memberikan petunjuk pada setiap perbuatan dan perkataannya. Masalah, mengajari para pelajar adalah fardu kifayah. Jika tidak ada orang yang mampu kecuali seorang, maka wajiblah ke atasnya. Jika ada sejumlah manusia yang sedangkan yang sesetengah daripada mereka boleh mengajar tetapi mereka semua menolak, maka mereka semua berdosa. Mana fardu kifayah maksudnya sebahagian melakukan, maka yang lain tak payahlah buat. Maka dia melepaskan kewajipan kepada orang lain, lepaskan kewajipan ke atas orang lain. Terus, jika setengah daripada mereka mengerjakannya, gugurlah tanggungjawab dari yang selainnya. Jika salah seorang daripada mereka diminta sedang dia menolak, maka pendapat yang lebih tepat ialah dia tidak berdosa, tapi dihukum makruh ke atasnya jika tiada halangan. Masalah, digalakkan bagi pengajar untuk mementingkan pengajaran mereka dengan melebihkannya di atas kemaslahatan dirinya yang bersifat duniawi, yang bukan keperluan utama asas yang amat mendesak. Hendaklah dia mengosongkan hatinya dari segala hal yang menyibukkannya. Ketika dia duduk untuk mengajari mereka, hendaklah dia berusaha keras untuk menjadikan mereka mengerti dan memberi masing-masing daripada mereka memperoleh bahagian yang layak ke atasnya. Imam Rabi' radhiyallahu anhu pernah mengaji, belajar dengan Imam Syafi'i. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata rahmat Allah ta'ala lah kepada Al-Imam Syafi'i. Karena apa? Karena sabarnya Imam Syafi'i, maka aku menjadi seperti sekarang. Imam Rabi' salah satu ashabul wujuh, ketua ataupun ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang sampai peringkat ashabul wujuh ni ada beberapa orang saja ulama di kalangan anak murid Imam Syafi'i. Hatta Imam Nawawi yang hebat pun tidak sampai peringkat ashabul wujuh. Hatta Imamul Ghazali rahimahullah, ya Imam Ghazali termasuk ashabul wujuh. Maksudnya yang alim dalam mazhab ini sangat hebat. Baik. Imam Rabi' mengatakan aku ni orang yang lambat faham dia. Waktu ketika belajar, Imam Syafi'i pernah bertanya kepada aku masalah dan aku tidak faham. Sehinggalah balik, sampailah keluar rumah pun, keluar daripada masjid pun, Imam Syafi'i tanya lagi kepada aku masih tidak faham. Sampai Imam Syafi'i pegang tanganku bawa balik ke rumah dia. Dan diterangkan berapa kali, 40 kali dia ulang masalah tadi sebanyak 40 kali. Kita kalau tok guru, ustaz, kalau kata orang tanya, kita mengajar betul kita tanya, faham tak? Dia tak faham tak? Maka kita ulang sekali lagi. Ulangan kedua maksudnya akan memudahkan lagi penerangan yang pertama, betul tak? Maka murid tu kata tak faham lagi. Kali ketiga terang, tak faham lagi. Kali keempat nak kena penampak dah. Maksudnya guru dah tak sabar dah. 4 kali dah terang, tak faham lagi. Kalau dia ulang bahasa yang sama, tu bukan dia bagi penerangan tu, sebenarnya dia mengulang balik dah. Maksud dia akan cari bahasa yang paling mudah nak bagi anak murid tu faham. Macam mana seorang guru boleh ulang 40 kali? Ini hebat. Maksudnya Imam Syafi'i ni adalah orang yang sangat hebat dalam pengajarannya. 40 kali dia boleh ulang satu masalah, iaitu dengan takbir yang berbeza. Dia ulang sampai Imam Rabi' faham. Maka Imam Rabi' kata masya-Allah, nak kata hebatnya Imam Syafi'i, yang pertama sabar dalam mendidik, yang kedua hebatnya dia dalam tadris. Dia dipanggil kata guru saya mudarris syatir, guru yang sangat berpengalaman. Sangat hebat dalam pengajarannya, sampai dia boleh pilih macam mana nak tengok murid ni dia faham, macam mana nak bagi faham peringkat tersebut. Allahu Akbar. Hebatlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka janganlah dia mengajari banyak perkara kepada pelajar yang tidak boleh menerima banyak, dan jangan meringkas bagi siapa yang boleh menerima tambahan. Dia suruh mereka mengulangi hafazan-hafazan mereka dan muji siapa yang menunjuk kecerdasannya, selama tidak dibimbangkan akan berlaku fitnah ke atasnya dan timbul rasa bangga atau yang lain. Jadi boleh puji, tidak ada masalah.
Contohnya anak murid kita ni seorang ni, tapi janganlah sampai kita tengok sampai dia jadi sombong dengan kawan-kawan yang lain. Kalau tengok dia akan berubah sifat dengan kawan-kawan ni sebab pujian kita, maka kena nasihat balik. Kena nasihat balik dan kena bagi perhatian. So, dia guru ni maksudnya guru yang sebenar, guru yang memerhatikan akhlak dan juga peribadi murid dia tadi. Proses pembinaan murid tu dia selalu lihat. Ini guru yang sebenar. Bukan dia hanya sekadar mengajar balik dapat gaji hujung bulan. Mengajar balik mampu, hampa nak jadi apa mampu, lah aku tak kisah. Yang penting aku mengajar. Bukan gitu sifat guru yang sebenar. Guru sebenar dia akan tengok akhlak murid ni terbina ataupun tidak, baik ataupun tidak akhlak murid ni. Itu yang sepatutnya. Siapa yang kurang perhatiannya, bolehlah dia menegurnya dengan lembah lembut selama dia tidak takut murid itu akan lari. Janganlah dia dengki kepada salah seorang daripada mereka kerana kepandaian yang menonjol daripadanya, dan jangan menganggap dirinya istimewa kerana nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Yang kena puji jangan duk rasa bangga pada orang lain pula. Dia kena rasa hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Hak tu kena baca ayat tu. Kerana Allah nak uji aku sama ada aku syukur ataupun kufur dengan nikmat Allah. Bila Allah dah puji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila Allah dah puji ni kita juga alhamdulillah. Hadza min fadlillah taala alayya. Ini fadilat yang Allah Taala bagi kepada saya, maka Allah akan tambah lagi. Tapi kalau kamu takabur, itu maksudnya kamu tidak syukur, maka Allah akan kurangkan kamu nanti. Nampak tak? Jadi guru memuji murid tidak ada masalah. Bila tu anak murid ni hafal, masya-Allah, kita kata masya-Allah, barakallahu fiikum. Tomeh, hafalan kamu bagus hari ni. Apa jadilah? Dia pun semangat besok nak hafal lagi. Ni anak murid hafal elok pun tak puji. Hafal tak elok dia kejilah. Hafal tak elok kata ni awak yang bodoh sangat aku tengok. Tu dia suka. Bila anak murid dah hafal elok-elok, saya tengok masih tak elok lagi. Padahal dia pulun gila lah. Kita kalau kata ni kita semalam tak apa elok, hari ni masya-Allah tabarakallah. Maksud kamu ada peningkatan, kamu boleh. Sebenarnya saja yang main-main. Murid tu pun syok. Terbang seorang-seorang hafal lagi kuat. Kena puji, itu orang panggil cerdik dalam mengajar. Ni kerja tu hentam ni, berang. Lah kali budak tu jatuh terus, tak ada apa terus. Pokok tuan-tuan, kalau kita duk kerja maki je, mampus pokok tu. Tak jaya, tak payah duk buat lah kat sini kan. Pergi maki pokok nyok tu. Pokok tu kan, pokok pelam tu, pergi kat dia, maki dekat hari. Terbalik dah kamu terus balik. Ada satu bangsa di Mexico kan, di Arizona mana tu. Depa kalau nak tebang pokok, depa akan maki pokok dulu. Depa akan pergi maki pokok 2 minggu, seminggu 2 minggu. Maki pokok tu ya. Maki lah, apa maki. Sebut bahasa depa lah. Kenaan maki sampai mati pokok tu baru dapat tebang. Nampaklah. Macam tu lah orang. Kalau duk kena maki saja, mati dia. Tak mati tubuh dia, mati hati dia. Dia hilang syuur dah, tak ada semangat. Waktu mak ayah kena puji anak waktu ketika mana dia patut buat benda yang baik. Waktu bila dia buat elok, dia puji. InsyaAllah bagusnya anak siapa ni. Dia pun sonok. Ni bagusnya anak murid siapa ni. Kalau puji itu tak boleh. Jangan puji yang melajak-lajak sampai menyebabkan murid tu terbang sampai tak turun-turun dah. Bagi dia turun semua. Itu dia puji yang sesuai dengan tahap dia, sehingga bagi semangat kepada orang. Maksudnya kita kata, kalau ni tiru dengan macam mana abang ni hafal. Tengok hafalan dia, tiru macam mana dia hafal. Abang ni pun insya-Allah tabarakallah. Tapi jangan duk bangga lebih-lebih pula. Sat puji sikit ni jangan duk bangga lebih-lebih pula. Nah, kamu kena bagi panduan kepada adik-adik kamu ni. Maka dia pun berniat untuk nak membimbing orang lain pula pada waktu tersebut. Ini mendidik murabbi pada masa yang akan datang. Mendidik murid yang akan jadi pendidik pada masa akan datang. Faham tak? Dan murid yang hebat, murid yang bagus, dia melihat macam mana guru dia mendidik. Ini baru betul. Dia bukan hanya mari belajar, tapi dia tengok akhlak gurunya. Ni mari menganga daripada awal sampai ke sudah, menganga, tak tahu menatang apa. Orang tanya apa, tak tahu apa. Balik rumah orang tanya macam mana ustaz tu, macam mana, tak tahu. Dia ni payah lagi lambat sikit, no? Baik, terus. Kerana kedengkian kepada orang lain amat diharamkan. Apatah lagi terhadap pelajar yang berkedudukan seperti anak. Kepandaiannya adalah atas jasa gurunya yang mendapat pahala yang banyak di akhirat dan pujian yang banyak baik di dunia. Hanya Allah yang memberi taufik. Bissalat. InsyaAllah kita akan sambung esok. InsyaAllah. Muka surat 49 tanda muka surat 49. Alhamdulillah kita dah baca hampir 50 muka surat. Kitab ni ada 190 muka surat. Boleh tahan no? Kalau esok baca lagi ni 9 okay? Nah. Kalau esok baca lagi 50 105 dah 100.
Ada 90 lagi. Tapi tak apalah. Kita cuba lah insya-Allah. Tengoklah macam mana. Tapi khair, alhamdulillah. Ni kalau saya suruh kamu baca sendiri, taubat tak baca lah. Ni Quran alhamdulillah kita boleh baca juga. Yang pertama, kebaikan kita baca ni, kita pakat baca ramai-ramai, kita boleh tengok. Yang kedua, boleh betulkan kalau ada kesilapan dalam cetakan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala kumpulkan kita dan panjangkan umur kita untuk kita bertemu pada esok hari insya-Allah. Dan diberikan semangat untuk kita sama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sakatullah aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال وحسن الفعال قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih disampaikan kepada yang berbahagia Ustaz Nazrul Nasir atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sediakan makanan tengah hari. Jadi sebelum beransur, diminta semua untuk mengambil makanan yang telah disediakan. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi semula esok bermula pada pukul 9 pagi.